Saya rasa ramai orang dia terlalu takut untuk berdepan dengan diri sendiri. Ini satu pekerjaan. Saya rasa ramai yang lupa. Ini bukan satu hobi. Saya Dana Daniel. Wah, tak kecil. Kita baru sikit dah terkejut lah. So actually, Dana sangat menyerlah dalam satu drama series adaptasi Korea iaitu She Was Pretty. Sebab itu sangat-sangat viral punya cerita Korea. So bila dapat tahu diadaptasi ada macam wah, who is the heroine? No. Bila tahu Dana kan rasa macam wow sebab dia punya watak tu Hye-jin dalam cerita tu dia sangat energetik. Lepas tu dia sangat macam gila-gila. Yeah. So apa first impression Diana bila tahu dia punya watak macam tu? Saya memang macam tu. Secara orang kata secara naturalnya saya dengan kawan-kawan, dengan dengan orang sekeliling yang saya selesa, itu dia. Jadi bila dapat watak macam tu, bagi dia macam it's actually quite easy for me. Cuma nak kena samakan dengan budaya Melayu kita dan bahasa kita dan skrip yang diorang sediakan tu juga sedikit berlainan. Jadi kita cuba nak masukkan elemen-elemen yang sama tapi dengan orang kata perencah Melayu lah. Pula yang letak files kat sini. Saya yang letak. Memang patut pun files semua dekat sini. Sorry. So masa yang kat Korea tu kan, I ada tengok YouTube kan. Lepas tu I nampak you banyak gila aktiviti yang you buat. You ada challenge dengan Alvin Chong. Kan? Lepas tu I nak tahu lah sebab I tak pernah pergi Korea. Sedih. Pergi Korea, so I nak tahu lah culture dia macam mana, best tak? Apa yang susah dekat sana is more because satu makanan. Jadi kalau kita yang first time pergi sana, Google terus makanan macam restoran-restoran yang halal dekat Korea tu supaya kita tahu kat mana nak pergi. Sebab kita tak boleh masuk macam dia punya 7-Eleven dekat sana beli-beli makanan dia sebab kebanyakannya memang ada unsur-unsur makanan yang tak boleh nak makan. Saya rasa macam saya sentiasa lapar kat sana. Walaupun makan dia bukan makanan yang kita biasa makan. Dia macam vegetarian lah apa semua. Terpaksa cari benda-benda lain untuk ni sebab kota yang kita orang duduk tu tak banyak makanan halal area tu. So at least kalau kita tahu area halal kat mana, so kita boleh duduk dekat area tu. So kesilapan saya assume dekat sana ialah kita tengok drama-drama Korea, lagu-lagu Korea, ingatkan it's a world famous city. Diorang ada kemudahan-kemudahan untuk orang Muslim kat sana. Ada tapi cuma dia tak berapa banyak sangat. Anak-anak saya itu actually negara pertama yang diorang pergi. Sebab anak-anak memang jenis suka BTS semua. So memang diorang suka. Tak apa, saya pun suka. Saya suka BTS, saya suka Blackpink. Saya tak sabar nak tengok konsert kita. Ada satu TV show ni, I Thought You an Idol. Yang dua orang perempuan tu kan, yang student. Oh ya. Yang tu pun episod Blind Me jugalah. So then on that time, I tak tahu tengok you menangis. Macam mana dia sendiri overcome kalau you dapat you face benda tu? A lot of people will tell you you cannot do something and you cannot achieve something, but you must be strong. So that was my mistake for waiting for too long to give myself a chance. Selalunya kita cuba untuk elak perasaan-perasaan yang kita sepatutnya rasa. It's okay, bagi diri kita rasa apa yang kita patut rasa. Bagi kita hadam keadaan diri kita, baru kita akan faham sebenarnya dari mana datangnya perasaan tu. Saya rasa ramai orang dia terlalu takut untuk berdepan dengan diri sendiri. Dan especially sebagai public figure, kita kena berani berdepan dengan orang tu sebenarnya senang. Tapi berdepan dengan diri kita sendiri, apakah kesilapan saya? So kita kena pandai tengok dekat mana diri kita tu bila datangnya unsur-unsur yang negatif tu. So bila
saya menghadapi kontroversi ataupun masalah, saya akan tengok dulu adakah benda ni berpunca daripada saya, berpunca daripada keadaan, ataupun berpunca daripada orang-orang yang saja nak spark benda. Kita tengok sekarang ramai anak muda nak jadi influencer, nak jadi pelakon, nak jadi penyanyi. So you ada tak advice untuk diorang? Ini satu pekerjaan. Saya rasa ramai yang lupa. Ini bukan satu hobi. Kalau hobi, nyanyi dekat TikTok. Buatlah cover-cover dekat YouTube. Tapi sebagai pekerjaan, kita ada banyak tanggungjawab, kita ada amanah, banyak benda dia berkait rapat dengan periuk nasi orang, dengan maruah diri kita, maruah keluarga kita, macam-macam. Jadi, bila kita faham ini adalah satu business transactional, dan kita juga faham yang ramai yang akan ambil peluang ke atas diri kita sebab diorang nampak value kita sebagai selebriti. Jadi kita kena bersiap sedia dari segi professionalism kita, education kita. Ramai yang fikir kalau kita nak jadi seorang pelakon atau penyanyi, kita tak perlu jadi orang bijak pandai, silap. Sebenarnya menjadi seorang yang kreatif dan menjadi orang dalam production ataupun dalam ni lebih baik bijak. Kalau kita tak bijak, orang akan tepuk-tepuk je kepala kita, bawa kita ke kiri, bawa kita ke kanan. Tapi kalau kita ada ilmu di dada dan kita juga ada niat yang betul untuk mungkin kita nak berjaya dalam hidup, nak tolong mak ayah kita, nak buka tahfiz ke apa ke. Tapi kalau kita hanya masuk dalam industri nak seronok, berhobi, nak mencari kekayaan, dekat situ kita akan nampak perangai-perangai yang kurang memberangsangkan. Dia sendiri kena tentukan sama ada dia nak jadikan benda tu pekerjaan. Sebab bila jadi pekerjaan, benda tu tak best dah. Hobi je benda tu rasa seronok. Tapi bila kita bekerja, dia bukan pasal best, tak best, nak buat, tak nak buat. Dia dah jadi sumber pendapatan. Jadi kita kena konsisten, kita kena bertanggungjawab dan reliable supaya orang pun sentiasa senang nak kerja dengan kita. In life, a lot of people will tell you, but never allow them to do that to you. Yeah. Saya dengar kan, bukan saya dengar lah, saya tahu Miss D belajar Mandarin. InsyaAllah. Bukan kan? Dah nak start. Okay, cerita dia, klien saya banyak yang bercakap bahasa Mandarin, Chinese. Dan saya sentiasa rasa macam saya terpinggir. Dia cakap apa? Sebenarnya intonasi tu saya dah boleh agak sebab saya dah lama dah bekerja. Daripada 9 bulan lagi, daripada saya kecil lagi, saya memang aktif dalam iklan, modeling and then drama, filem semua, all the way daripada saya kecil, and a lot of kita ada Chinese productions. So saya mungkin tak tahu apa dia cakap, tapi saya boleh agak apa dia cakap dengan intonasi dan cara dia bercakap tu sebab saya dah lama sangat. Tapi at the same time macam apa awak cakap ni kan? Boleh agak-agak tapi dia tak boleh faham lagi. Perempuan ni dekat DM, saya tak ingat nama dia siapa. Lepas tu rupanya saya jumpa bos dia esoknya. Kan lah. Daripada situ tergelaklah saya macam rezeki kot memang Allah nak susun. Saya dah berniat tapi dipermudahkan, dijumpakan pula dengan CEO Kun Kuan ni, dan daripada situ saya nekatlah kata ini kalau saya tak buat juga ini alasan. Sebab English is an international language and Chinese is also an international language. Jadi kalau kita dapat tawan dua bahasa ni, kita dah dapat tawan 2/3 population dunia. Dan kadang-kadang bila kita faham culture, mungkin cara kita berlainan, itu yang jadi miscommunication. Orang yang tak pernah datang Southeast Asia, dia tak pernah tengok orang makan dengan tangan. Jadi kalau dia tengok orang makan dengan tangan, dia kata jijiknya, kotornya. Tapi kalau kita faham culture orang tu, tak ada benda yang kotor pun pasal makan dengan tangan ni. In fact, ada enzyme dekat tangan kita yang sebenarnya membantu dengan penghadaman. No, sorry, I memang akan tarik reference. Daniel pun belajar Mandarin ni. Kita pun kena. Of course korang boleh belajar Mandarin sebab sekarang bersempena dengan Dipa Bali, kita ada NO1 Free One Kau. Tapi limited untuk 20 orang tak awal je. Diana dah belajar Mandarin. Anda bila lagi? So cepat-cepatlah tekan link kat bahagian description untuk register. Itu saja. Bye. Tak
talk about national, talk about Malaysia, right? Kita 19 hari bulan 11 ni kita ada Malaysia election. 19 November, jatuhnya pada hari jadi anak saya. Oh. Hari jadi dia tiba-tiba kita, sebab saya mengundi kat Penang. Oh, kat Penang. Kat Penang. Stres je nanti. Kenapa kita nak pergi? Hello ibu, where's my birthday party? Political scene kat Malaysia ni, dia macam mana nak cakap, kita masih mencari-cari siapa betul-betul kita punya leader. Sebab tu saya alu-alukan kita nak pergi mengundi ni, sebab saya nak tengok mungkin kita dapat cari permata di dalam arena politik ni yang boleh bantu untuk lead kita punya negara ni balik. Kalau saya silap, saya minta maaf lah. Saya cakap ni dari segi sebagai seorang rakyat yang neutral. Saya harap kita dapat cari leader yang berkemampuan untuk menyatukan kita, untuk lead kita economically and more, even with education, with sports. Bila kita bagi peluang pada orang-orang muda untuk buat keputusan, sebab mereka melihat dari segi pandangan orang-orang muda dan keperluan mereka. Kenapa mereka tak boleh memilih? Kalau 18, kita dah boleh jadi, orang kata kalau buat kesalahan tu dah boleh masuk penjara. Penjara boleh masuk. Kenapa undi tak boleh? I'm sorry, it might be again controversial untuk saya cakap benda-benda ni, tapi I'm very factual and logical. Kalau you boleh menjatuhkan hukuman pada orang yang umur 18 tahun, dia bukan juvenile, kenapa kita tak boleh bagi dia chance untuk mengundi? Betul tak? So itu Ceci, thank you untuk dah banyak invest masa kat sini. Terima kasih. Dah penat dah. Okay. Like je ni. Okay, so banyak info kita dapat. So you all pun boleh ambil some advice daripada kita punya D punya sharing just now. So semoga sukses, dan kita doakan juga untuk Daniel pun sukses dalam belajar bahasa Mandarin ya, dengan anaknya sekali. So itu sahaja daripada kami. Bye-bye. Zaijian. Hi guys, jangan lupa like, share, subscribe. Okay, share pada peminat-peminat yang nak Daniel, yang nak jadi artis kan. Dapatkan advice ni, share pada kawan-kawan yang nak join KOL tu. Dan jangan lupa untuk belajar Mandarin bersama saya. I nak satu kelas dengan you kalau boleh. You lah kena ajak I. Shut down. Get out. Oh. Kita benda sopan ni. Pelik lah.